Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar semua? Macam mana audio? Suara jelas ke tidak? Kalau ada, boleh komen masuk. Mudah-mudahan kalau audio jelas, bermanfaat untuk kita sembang-sembang persiapan Ramadan siri yang keempat. Kalau ada audio yang tak jelas, boleh maklumkan, kita cuba perbaiki. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama dalam sembang-sembang persiapan Ramadan siri yang keempat. Kebiasaannya kita buat pada tengah hari selepas Zuhur, 2 suku petang. Tapi memandangkan pada hari ini ada urusan yang tak dapat nak dielakkan pada petang tadi, iaitu pada selepas Zuhur tengah hari tadi. Jadi siri yang keempat kita tak dapat nak laksanakan pada 2 suku petang, kita tunda waktu malam ni. Ingatkan malam ni pada asalnya ada mesyuarat dalam talian, iaitu secara maya. Rupa-rupanya mesyuarat tu pada esok malam. Jadi malam ni berbetulan salah jadual. Jadi tak ada mesyuarat malam ni. Kita adalah ruang masa sikit untuk kita terus jadikan, diperuntukkan bagi penggunaan untuk kita laksanakan juga siri yang keempat, sembang-sembang persiapan Ramadan. Baik, tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita sampai ke dalam bulan Ramadan. 24 April ni satu Ramadan, bermaksud 23 April malam ni itu kita sudah mulakan solat sunat tarawih. Sejarah kali ini kita solat sunat tarawih di rumah masing-masing. Di masjid-masjid hanya Imam, Bilal dan Siak yang bertugas sahaja, iaitu seramai 3 orang sahaja, untuk menjaga syiar di masjid secara kumpulan kecil yang dikhususkan. Adapun bagi kita, itulah kita imarahkan rumah kita dengan ibadah. Dan ia memang tak nanti kepada PKP sebenarnya. Rumah kita ni pun perlu kita hidupkan. Jangan jadikan rumah kita ni seumpama kubur, yakni yang tidak dihidupkan dengan ibadah-ibadah, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir-zikir dan solat. Sebab dalam satu hadis, la taj'alu buyutakum qubura, ataupun lafaz yang lain, la taj'alu min buyutikum qubura, jangan kamu jadikan daripada rumah-rumah kamu ini umpama kubur-kubur. Maksudnya apa? Yang gelap, yang sunyi daripada zikrullah, ibadah dan lain-lain amalan soleh. Sebab itu, walaupun kita solat fardu khususnya memang dituntut ke masjid bagi kaum lelaki, tetapi di rumah kita masih lagi dituntut untuk menghidupkan, seumpamanya dengan solat-solat sunat, qiyamul lail dan juga solat-solat sunat yang lain. Baik, untuk sembang-sembang Ramadan persiapan Ramadan, kalau ada sebarang persoalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Kita tidak ada tajuk yang khusus, cuma kita sembang-sembang saja. Namun pada siri yang lepas, sambil-sambil itu saya adalah juga memberikan sedikit pengisian secara santai, sebab menanti soalan ataupun idea yang nak dikongsikan, saya kongsikan sikit. Antaranya pada yang lepas kita dah bincang
siapakah golongan yang wajib qada puasa sahaja, siapakah golongan yang wajib qada puasa beserta dengan dikenakan bayaran fidyah, serta siapakah golongan yang tidak diwajibkan qada puasa namun perlu bayar fidyah atas hari-hari puasa yang ditinggalkan itu. Jadi untuk kali ini kita nak bincang berkenaan dengan Ramadan adalah bulan untuk kita menjauhi daripada sifat pembaziran. Kerana kita tahu sifat membazir ini adalah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang. Berdasarkan firman-Nya, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Jangan kamu melakukan pembaziran. Kerana orang yang membazir itu disifatkan sebagai saudara syaitan. Maksudnya apa? Satu larangan, dan bila digambarkan dengan suatu nisbah pada perkara yang tak elok, itu merupakan satu petanda sebagai dosa-dosa besar. Apatah lagi disebutkan sebagai saudara syaitan. Syaitan ni pula makhluk terkutuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat pada artikel yang disiarkan, saya tak pasti siaran akhbar mana, sama ada sinar harian ataupun berita harian, tak silap saya berita harian, pada tarikh 9 Mei 2019. 9 Mei 2019, di mana ada timbalan pengarah jaringan antarabangsa Mardi, dia memberikan komen berkenaan dengan pembaziran, kerana mereka mengadakan projek untuk nak cegah pembaziran. Di bulan Ramadan ni, pembaziran yang dilakukan oleh negara Malaysia, rakyatnya itu meningkat 15 sehingga 20% pembaziran. Di mana antara yang menyumbang pembaziran itu, sekiranya bazar besar ni yang mana kapasiti mempunyai 200 hingga 300 gerai, menyumbang kira-kira 200 kilogram sukatan timbangan makanan yang dibazirkan. Kalau bazar yang sederhana, dilaporkan kajian yang dibuat, datanya adalah menyumbang pembaziran 80 sehingga 100 kilogram sehari. Ini adalah satu perkara yang cukup menyedihkan, cukup membimbangkan serta cukup memalukan. Kerana apa menyedihkan? Kerana pertubuhan, ada satu pertubuhan FOA tak silap, Pertubuhan Makanan dan Pertanian, statistik mereka yang mati kerana kelaparan dan kebeluran di dunia ini, satu dunia ni, sehari anggarannya 21,000 ataupun 210,000. 21,000 tak silap. Kalau 210,000 macam mana? Wallahualam, kena cek balik artikel tersebut. Tapi itulah angka dia. Sama ada 21,000 ataupun tambah lagi kosong, iaitu 210,000. Faktor orang yang mati kebuluh dan kelaparan. Menyedihkan apabila satu angka yang cukup besar, tapi kita masih lagi melakukan pembaziran. Apatah lagi, pembaziran itu pula berlaku di dalam bulan Ramadan, bulan yang mana kita diwajibkan berpuasa, dan daripada puasa itu tuntutannya adalah bertakwa. Tuntutannya adalah untuk bertakwa, la'allakum tattaqun, pada akhir ayat 183 surah Al-Baqarah tu kan. Menyedihkan, membimbangkan. Kerana apa membimbangkan? Kerana sepatutnya dalam bulan Ramadan yang kita berpuasa, mudah-mudahan bertakwa, tetapi kita melakukan satu perbuatan yang digambarkan oleh Allah sebagai saudara syaitan. Maka membimbangkan, adakah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Bagaimanakah kita keluar daripada bulan Ramadan ini, sama ada kita akan menjadi orang yang bertakwa ataupun kita akan bersifat dengan orang yang disifatkan dengan golongan yang membazir. Kan, membimbangkan. Bermaksud kalau kita keluar pada bulan Ramadan, kita tidak menjadi orang bertakwa tetapi menjadi orang yang membazir, saudara syaitan. Bermaksud tempoh kita berada dalam bulan Ramadan adalah dalam keadaan yang sia-sia.
Bagaimana amalan-amalan kita, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, solat-solat tarawih yang kita lakukan, adakah ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Dan yang ketiganya, memalukan. Kerana apa? Yang statistik sehingga 200 kg makanan yang dibazirkan itu berlaku di negara Malaysia, yang mana negara Malaysia ini meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan dalam Perlembagaan Perkara 3(1), serta negara Malaysia ni negara yang pemimpin utamanya dan majoritinya adalah kalangan mereka yang beragama Islam, kaum Melayu, dan majoriti kaum di negara ini dan merupakan kaum asal iaitulah kaum Melayu mendominasi sebagai orang Islam. Maka pembaziran itu bukan dilakukan di sebuah negara yang negara didominasi oleh orang kafir. Tetapi ia berlaku pada negara yang majoritinya umat Islam. Negara itu meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan, bermaksud penghayatan Islam itu masih lagi jauh dalam perkara yang dianggap simple, tetapi sebenarnya ia adalah satu perkara yang cukup memalukan. Jadi sebab itu kita berfikir semula bagaimana persiapan kita bulan Ramadan ini, dan kali ini, tahun ini juga menjadi sejarah. Mudah-mudahan ada pengajaran kita bersama. Kita tak kata, tapi ada pengajaran yang boleh kita ambil dari satu sudut apabila sejak 2016 dikaji memang berlaku pembaziran yang begitu besar. Terutamanya bulan Ramadan dia meningkat 15 hingga 20%. Dan tahun ini tidak ada bazar Ramadan seluruh negara dengan sebab kes yang kita berhadapan sekarang ini, iaitulah wabak COVID-19. Mungkin di sana bila kita fikirkan tidak ada bazar, dalam masa yang sama apa yang berlaku sebelum daripada ini sebagai muhasabah daripada satu sudut. Sebagai muhasabah daripada satu sudut adalah kerana mungkin ini adalah Allah Ta'ala nak mendidik kita, mengajar kita, kerana selama ini pembaziran yang berlaku sangat dahsyat. Bayangkan 200 kg makanan, bukan 200 kg batu bata atau simen. 200 kg makanan, sedangkan statistik mereka yang mati kelaparan dan kebuluran mencecah ribu dan puluhan ribu seluruh dunia sehari. Maka ini adalah satu perkara yang perlu kita muhasabah. Jadi insya-Allah persiapan Ramadan kita pada tahun ini, maka kita kena tanam azam dan kita tekadkan niat kita untuk kita sifar pembaziran yang berlaku. Untuk kita sifar pembaziran yang berlaku bermula dengan diri dan keluarga kita, kemudian kita saling berpesan-pesan sesama masyarakat dan jiran tetangga, serta kita sebarkan kempen kepada seluruh kaum kerabat, kenalan-kenalan, termasuklah rakan-rakan jaringan sosial kita, media sosial yang kita ada. Mudah-mudahan kita melalui bulan Ramadan dalam keadaan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hindar daripada kelakuan yang boleh menyebabkan kita ini termasuk ataupun digambarkan sebagai saudara syaitan dengan asbab kita melakukan pembaziran tersebut. Jadi insya-Allah Ramadan dah dekat, semoga Allah memberkati kita di dalam bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban, dan menyampaikan kita, beri izin untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi siri-siri seterusnya, sembang-sembang persiapan Ramadan setiap hari. Ini hari yang keempat, siri yang keempat. Bertemu lagi pada siri yang kelima esok hari. Jangan lupa sama ada 2 suku petang ataupun pada waktu lain sekiranya terdapat kekangan, kita akan tangguhkan. Dan jemput juga untuk sama-sama bersama setiap malam kuliah maghrib secara dalam talian, yakni secara online. Jam 8 malam kita bincang menerusi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Malam tadi baru selesai siri yang ketiga. InsyaAllah kita akan cuba khatamkan pada
22 April insya-Allah. Dan boleh juga tengok rakaman kuliah yang lain di channel YouTube Zuhali Saiman, dan jangan lupa untuk sama-sama subscribe dan juga sebarkan, dan minta orang lain juga tolong sama-sama subscribe untuk manfaat umum disebar luaskan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.